Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un ilahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wa la adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambil khair, amin ya rabbal alamin. Baik, baru ni Syekh Abdul Karim Al-Makki datang ke masjid kita kan. Jadi rasanya Fatihah kita baca tadi semua dah ada penambahbaikan dengan duk takak tu saja nah. Daripada a'u tu sampai habis. Saya teringat bila saya mengajar guru saya Syekh, lupa nama dia, Syekh apa ya, A'udzubillah tu saja saya kena baca 20 kali baru betul. Sebab lidah kita lidah Melayu kan, dia memang bunyi di hidung. Tambah-tambah ada sedung, ada sesema pula, lagi dia bunyi di hidung. Nak keluar a'u tu cukup payah. Bunyi a'u tu. Jadi tuan-tuan yang dah belajar betulkan balik, terutama dalam solat kita. Maksudnya biar kita baca Fatihah tu bagi perfect. Nah, perfect betul-betul. Jadi bila makhraj betul, semua betul, makna pun tak lari. Nah, sebab kadang-kadang kita rasa kita betul dah, bila guru mai ajak, Allah salah rupanya. Kan bila syekh ajak kita, baru kita rasa selama ni aku duk sebut salah rupanya, sebut di hidung. Kan? Jadi masing-masing tolong upgrade balik cara bacaan. Kalau nak test bacaan boleh jumpa siapa-siapa yang mahir untuk pendengarkan Fatihah kita. Jangan malu nah. Kami mengaji dulu memang tak malu, walaupun kita orang Melayu kan, guru Arab, kita kena baca banyak kali sampai ulang-ulang sampai dia puas hati, sampai dia kata sahih hasan tau, okey, itu maksudnya dah okey lah. Kalau dia kata ain maratan saniyah, ain maratan saniyah, ain maratan saniyah, ulang sampai betul, itu baru auzubillah, tak masuk bismillah lagi, him dengan him. Jadi agak payah lidah Melayu, tapi pada saya kalau kita kajian duk praktis, lama-lama dia akan jadi okey. Nah, so maksudnya tolong betulkan sebab ia melibatkan ibadat kita seharian. Baik, kita sambung. Saya rasa kita belum habis lagi bab laqid ni. Sikit lagi belum kita masuk bab faraid dan seterusnya. Dan dihukumkan daripada baris ke-6 daripada atas muka surat 132. Ya. Masa kita bertiawai minggu lepas tu untuk doa selamat tu. Dan dihukumkan dengan Islam kanak-kanak dan orang gila yang lain daripada laqid kerana mengikut salah seorang daripada dua ibu bapaknya. Yang ni ceritanya kalau kanak-kanak ataupun orang gila yang bukan laqid, yang bukan kita jumpa, jadi dihukumkan Islam itu kena melihat kepada keturunan mak bapak dia lah, mana-mana Islam. Macam kita lah hari ni lah kan, maknanya kalau mak Islam, ayah Islam, anak Islam lah, jangan berlaku berlainan agama. Kecuali di Indonesia mereka kahwin campur, jadi kita pun pening. Jadi nasab tu nak bin kepada siapa. Batu Indonesia tuan-tuan jangan duk pelik kalau tuan-tuan duk pergi jalan. Kalau Aceh okey lagi sebab Aceh majoriti Muslim, tapi kalau belah Jakarta, sebelah pulau-pulau, hak tu jual ulat pun pakai tudung, jual tikus pakai tudung, dia siang goreng macam ayam biasa, sebab dia potong kecil-kecil kan. Jadi jangan confuse pakai tudung, dan laki-laki dia akan pakai songkok hitam tu. Kita di Malaysia kalau tengok songkok hitam, songkok putih, kita dah boleh cap dah ini orang Melayu kita, tak ada ragu-ragu. Sana tuan-tuan kena rujuk dengan
tour guide lah kalau kita nak ni. Kalau tidak, makan tikus lah kita, makan ulang kita. Jaga. Jaga. Ya, itu melibatkan agama. Sebab tu dia kata lihat kepada nasab siapa dia punya mak ayah dia. Dan kerana mengikut bagi yang menawannya yang muslim. Jadi kalau kata berlaku tawanan perang, maka kalau yang tawan itu orang Islam kita, maka kalau yang ditawan itu budak-budak, maka dia akan ikut agama si penawan itu. Maknanya kalau tentera Islam kena ikut cara Islam. Okey? Itu maksudnya di situ. Jika tiada sertanya pada tawanan itu salah seorang daripada dua ibu bapanya, maka jika ada sertanya padanya salah seorang daripada keduanya itu, tiada mengikut ia akan yang menawannya. Tapi bila tentera Islam tawan budak ni ada mak ayah, maka dia tak ikut lagi agama si penawan, tapi dia ikut agama mak ayah. Peperangan zaman dulu biasa berlaku antara Islam dengan orang bukan Islam. Zaman dulu lah. Zaman lah kalau kita lihat Islam sama Islam pun bergaduh perang. Ni kira zaman dulu. Lah dah tak ada lah bentuk yang macam ni ya. Dah kurang dah. Baik. Maka jika jadi kufur atau kafir ia, kemudian daripada sempurnanya dengan balik, kanak-kanak dan siuman orang gila, maka dihukumkan murtadnya. Jadi budak tadi tuan-tuan, bila dah balik, dah besar, begitu juga orang gila dah siuman, mereka dah besar, tiba-tiba mereka murtad, jadi kafir, maka dihukumkan murtad. Yang tawanan tadi, yang ikut Islam tadi. Sama macam keadaan sekarang lah, sama lah. Bezanya zaman dulu dengan zaman hari ini. Buat benda yang menyalahi akidah, maka jatuh kafir. Jadi dihukumkan murtad. Baik, faslun. Bermula laki itu merdeka ia. Budak-budak yang kita jumpa ni tuan-tuan, dia hukum asal memang merdeka. Maksudnya dia bebas lah. Bukan hamba lah, bukan hamba. Dan jika mendakwa yang memungutnya atau lainnya akan sahaya sekalipun, walaupun orang jumpa tu kata budak ni hamba. Zaman dulu mungkin. Tapi kitab agama kita menghukumkan macam kita baca minggu lepas. Hak baru beranak ni, hak kecil-kecil ni dihukumkan bersih seperti kain putih kan Nabi sebut. Kan agama Islam. Jadi tak ada masalah di sudut tu. Cuma status sahaya dengan merdeka saja yang dipertikaikan di sini. Tapi syarak tetap mengatakan bahawa sahaya sekalipun, walaupun orang yang pungut tu kata dia ni anak sahaya sekalipun, tetap dihukumkan merdeka. Itu maksudnya ya. Kerana ghalib manusia itu merdeka. Begitu. Biasa ghalib, kebiasaan, lumrah, natural. Secara lumrahnya kita ni memang merdeka. Umat Islam, manusia semua sama. Mana ada istilah hamba, perhambaan. Zaman jahiliah je ada. Bila Islam main, benda tu dah tak ada. Rasulullah dah hapuskan. Yang ada sikit-sikit tu gundik pada zaman raja-raja dulu kan. Itu pun lama-lama bila dah masuk Islam semua, telah hilang. Yang tinggal dah yang istana. Sebab itu bila kita tengok kisah sejarah Tunku Abdul Rahman, kalau tengok sejarah, Tunku Abdul Rahman ini merupakan anak daripada gundik. Bukan anak sah taraf, anak gundik. Sebab itu tidak nama bin bapa. Dia cuma Tunku Abdul Rahman putra Al-Haj. Dia tidak ada nama ayah kerana ia lahir daripada gundik raja zaman dulu, keturunan Thailand. Sebab tu nama dia tak ada bin. Tuan, ini sejarah ya. Sebab tu dalam kita kena mengaji sejarah, bila saya cerita pun tuan-tuan duk, oh iya ke, baru tahu punya, patut tak ada gelaran bin. Ya. Sebab isu ni lah, umpamanya ada zaman dulu ada lagi benda-benda macam ni. Sekarang bila Islam dah mula masuk ni, hak-hak ni telah pun dinaikkan taraf. Islam, lelaki perempuan, tua muda, semua sama taraf. Ya, merdeka. Baik. Melainkan bahawa diberikan saksi dengan sahaya yang melentangkan bagi sebab miliknya. Kalau dia buat saksi lah ya. Seperti didapat pusaka atau dibeli, maka tiada memadai semata-mata milik jua. Kalau nak dakwa kata hamba tu, adakah awak beli, adakah dia ada pusaka, begitu ya. Sebab kalau hamba tak ada pusaka. Tapi kalau ambil budak tadi, kita jumpa kertas duk tulis hak milik dia yang kita bicara minggu lepas, maka budak tadi bukan hamba, dia mesti
orang merdeka. Ni dia cuma kontra yang minggu lepas lah. Atau ia ikrar dengan sahaya kemudian daripada sempurnanya dengan baliknya dan berakal. Ataupun budak tu mengaku sendiri bila dah balik cerdik semua, aku sahaya. Tapi agak mustahil dia nak mengaku sebab dia kecil-kecil, dia bukan tahu apa kan. Malaikat ada saksi beritahu. Tapi hukum asal tuan-tuan merdeka, ya, merdeka. Dan tiada mendustakan dia oleh muqarrid lahu, yakni orang yang diikrarkan baginya itu, bagi budak tadi, dan tiada terdahulu ikrarnya dengan merdekanya. Maksudnya pengakuan itu dibuat sebelum dia merdeka, sebelum budak itu, maksudnya semasa budak jadi hamba. Maka dihukumkan dengan sahayanya pada 2 surah. Hukum sahaya tadi terletak kepada 2 surah, 2 gambaran. Adapun jika ia ikrar dengan sahayanya bagi orang yang mendustakan dia, pertama ya, maksudnya budak tu mengaku sendiri bahawa dia sahaya walaupun orang kata dia bukan. Itu pun nak hukum sahaya tu. Atau sudah terdahulu ikrarnya dengan merdekanya, ataupun dia mengaku setelah dia merdeka baru kata dia tu sahaya sebelum ni, maka tiada diterima lagi ikrarnya dengan sahaya itu. Jadi bila dah lepas semua tu, saya katakan tadi, bila budak tu dah balik, dah semua, dah tak pakai lagi istilah sahaya, maksudnya dia dah merdeka. Jadi tuan-tuan puan, jangan duk pening ni cerita zaman dulu. Kita duk pening sampai hari ni, maksudnya macam ni sekadar ilmu, sekadar ilmu. Sebab zaman lah tak ada. Dia tak ada zaman lah. Dan jika kembali orang yang mendustakan dia dan dibenarkan dia pula sekalipun, kerana bahawasanya takkanlah ia mendustakan dia, dihukumkan dengan merdekanya. Walaupun orang habaq tu tipu sekalipun, hukum merdeka tetap merdeka. Selesai bab tu. Dan tiada diterimakan ikrarnya dengan sahaya pada tasarruf yang telah lalu yang memberi mudarat dengan orang lain. Maka jika lazim atasnya utang, maka ia ikrar dengan sahaya pada tangannya. Ini cerita hak dusta tadi tuan-tuan. Dia hutang banyak, jadi bila dia kata dia ada hamba, sekurang-kurangnya dia boleh lupus hutang dia. Itu strategi licik orang-orang ni lah. Ni zaman dulu punya cerita lah. Dan tiada dijadikan bagi orang yang diikrarkan baginya dengan sahaya itu melainkan harta yang lebih daripada utangnya. Utang siapa? Utang saya tadi. Dan jika lagi tinggal sesuatu daripada utangnya, dituntuti akan dia kemudian daripada merdekanya. Kalau ada hutang, dituntut selepas dia merdeka. Jadi hak ni tuan-tuan jangan duk pening sangat. Cukup mudah kita faham. Budak hak baru lahir atau yang kita jumpa di mana-mana tempat, dia bukan lagi hamba untuk zaman law ni. Tak ada hamba nah, walaupun anak orang gaji sekalipun. So status tu dah naik kepada istilah merdeka. Merdeka, sambut merdeka baru ni, merdeka, bebas. Okey. Baik, kita masuk kitab faraid. Yang ni saya nak kena guna marker. Okey, tak apa. Jadi lagu ni tuan-tuan, bab faraid ni kita tak akan bicarakan semua kerana ia di luar ilmu yang saya ada. Sebab ilmu faraid kena ada orang khusus ajak bab ni. Dan di Malaysia pun tak ramai yang mahir betul-betul bab faraid. Mereka yang ambil di universiti bidang al-fiqh wal usul, itu dia boleh menajak bab faraid. Sebab saya bidang tafsir. Nah, saya boleh ajak bab lain, kita jauhi lama, tapi kitab bab angka-angka ni saya pening. Sebab saya matematik saya dah lemah. Okey, cuma saya akan cerita secara umum sahaja tentang faraid ni. Tuan-tuan, dia ada 3 lah. Bila kita bab-bab cerita bab pusaka, dia ada 3. Okey. Satu kita panggil faraid. Yang kedua kita panggil wasiat. Yang ketiga kita panggil hibah. Pernah dengar kan? Hak ni hanya berlaku bila kita mati. Maknanya yang akan bahagi orang hidup, sama ada peguam ataupun pihak jabatan agama, qadhi, ni bidang dia. Berapa dapat suami, berapa dapat bini mati 1/6, 2/3. Jadi benda ni Quran dah sebut. Kalau tuan-tuan rujuk surah An-Nisa, ayat 4, ada ayat 18, ayat 81, ayat 104. Cerita dia
yang boleh wujud benda ni, kisah berlaku zaman Rasulullah. Seorang sahabat Nabi gugur di medan syahid, Sa'id bin Abi. Kejap ya, saya tak ingat nama dia, saya catat tadi. Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad bin Ar-Rabi ni dia ada dua anak perempuan, dan dia berjuang di medan perang zaman Rasulullah, maka beliau gugur syahid. Lalu bini dia, balu dia datang jumpa Nabi, bawa anak perempuan dua orang, mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku telah gugur syahid, tetapi bapa saudara dia, maksudnya mungkin abang kepada suami ni, ambil semua harta mereka. Sebab kabilah zaman dulu, orang lelaki-lelaki ni pemegang ni lah, perempuan kan ditindas. Jadi nak tahankan kabilah lelaki-lelaki, jadi dia ambil semua harta. Maka bila mengadu Rasulullah, barulah turun ayat ni. Allah perintahkan bahawa bila berlaku kematian, hendaklah dibahagikan mengikut kaedah faraid. Tu yang cerita faraid muncul tu. Zaman kita hari ni, mungkin yang ni tak ada kot, sebab saya tentang perempuan semua dah buat benda ni. Sama ada kita wasiat awal-awal ataupun kita hibah. Apa beza? Wasiat ni satu pengumuman lah, kita buat pengumuman untuk kita buat sumbangan sesuatu, tak kira pada siapa lah, waris kita ke atau orang lain. Nah, cuma yang berhak terima wasiat adalah waris lah, sebab Nabi sebut la wasiyata illa li warisin. Kecuali bila kita nak wasiat ini, tuan-tuan sekalian, tak ada masalah, cuma zaman hari ini perlu kepada penulisan. Kalau cakap mulut, kalau adik-beradik semua percaya, tak apa. Kalau adik-beradik tak percaya, payah. Macam berlaku kat saya sendiri, bila arwah ayah meninggal, lama dah lah, bertahun dah. Jadi sekarang ni yang dia cakap mulut, saya pun dengar, kak seorang lagi dengar. Jadi tanah kampung tu milik abang saya yang duduk rumah kat situ, yang duduk belah dia sama ni lah. Tu semua setuju, tapi tak ada black and white. So kita terpaksa ke pejabat tanah, bagailah, banyak benda lagi. Jadi bila ayah saya meninggal, duit cash dalam bank, saya panggil adik-beradik semua. Waktu tu sebab kami orang susah, ada 8,000 ayah saya simpan duit cash. Maka duit ni saya keluarkan semua sebab akaun dua nama dengan abang saya. Dapat persetujuan semua adik-beradik, kata duit ni kita infak ke Palestin. Jadi saya buat gitu. So yang tinggal untuk dibedak secara faraid ialah tanah. Sampai sekarang tak selesai lagi. Lambat, sebab geran tu banyak nama. Orang dulu-dulu dia bagi ikut mulutnya, ambil ni pagang, ambil ni bahagian hang. Lepas tu tak ada cacatan. Sebab mereka mugak tanah, luas lah kan. Abang ambil ni, adik ni. Jadi bermain tanah anak-anak, pening. Lepas tu nak kena bayar upah cari geran 3-400. Saya duduk bayar tu, duduk buat carian geran tu. Pening tuan-tuan, cukup pening bila bab ni. Jadi sampai hari ni tak selesai tuan-tuan. Abang saya ada seorang dah meninggal dah, kak saya seorang dah meninggal dah. Ni hak meninggal ni tak ada ah, tinggal hak hidup ah. Sebab Sabah anak lelaki-lelaki, waktu dia benda tu kena, memang leceh lah. Memang nak lawyer akan panggil lah untuk sign nanti pembahagian tu. Okey, bila sebab orang yang zaman dulu mungkin dia tak nampak benda ini, ilmu satulah, yang kedua mungkin rasa lambat mati, jadi sempat dia wasiat. Bahasa lambat mati dulu mungkin sebab kematian dulu semua sakit tua, jarang mati aksiden. Mana ada highway zaman dulu, semua naik geret, payah naik aksiden tuan-tuan. Kereta payah ada kan, ada lori bas motor gitu je, dan orang kampung tak naik laju-laju, jadi keberangkalian untuk mati aksiden tu tak ada, kurang lah. Jadi tu rasa lambat mati tu. Kesakat buat kerja kampung semua, mungkin kita kata risiko tu tak berlaku.
Maka bila lihat majoriti, kebanyakan yang meninggal adalah sakit tua. Sebab tu dia tak buat benda ni. Mungkin dia buat, tapi secara lisan yang tak didengari oleh adik-beradik lain. Wasiat. Sebab tu wasiat ni dia 1/3 aja boleh. Nanti kita bicarakan. Cuma pendapat muktabar yang terkini, Dr. Wabah Zuhaili termasuk mufti wilayah, boleh kita wasiat lebih 1/3 dengan syarat semua adik-beradik setuju. Semua anak-anak kita setuju. Maknanya panggil semua anak-anak, kita kata okey, rumah ni abah bagi kat ni, buat tulisan sikit kan, kereta abah ni ambil apa, ikutlah apa aset yang kita ada tu. Sebab tu tuan-tuan puan sekalian, jangan sembunyilah. Saya minta sangat suami isteri jangan sembunyi aset yang kita ada, biar ada saksi tahu. Tidak jenuh ni duk sembunyi barang kemah, ni taklah pinggan ni, nutaklah mangkuk atas para, nutaklah bilik. Dah ada ni kes, saya cerita ni realiti yang berlaku depan mata, kita duk handle. Maknanya tuan-tuan puan-puan kena habaq kat depa. Barang kemah kata, saya buat catatan tuan-tuan, kalau boleh tengok kat rumah saya tu, catatan barang kemah isteri saya, gelang tangan berapa gram, siap ada bilangan gram. Dan kita catat kat bawah tu, okey, dia akan beritahu lah nak balik kampung, okey, mah ni simpan kat sini, ni simpan kat sini. Sebab kalau kita tak beritahu mereka, anything happen kat kita, jenuh. Tiba-tiba selesai pembahagian, tengok jumpa ketua imah selungguk, ni nak bagi guna pula ni, nampak tak? Jadi pening. Jadi tuan-tuan perempuan tolong declare dekat pasangan masing-masing, bukan bagi, declare saja. Tak sama lah, just declare, maklum aja ni aset duduk kat mana-mana, sudah lah, bukan bagi kat mereka. Bagi kat mereka pun mereka tak tahu nak buat apa. Kalau kaki gadai tu kok dia pergi gadai kan. Okey, jelas nah. Kemudian sudut hibah pula, hibah ni macam hadiah lah tuan. Tentu ada anak angkat tak boleh terima wasiat, tak boleh terima pusaka. Jadi tuan-tuan hibahkan, guna trustee mana-mana, ada anak angkat ataupun bukan anak angkat pun, orang gaji ke siapa-siapa yang kita sayang nak hadiah pada dia, buat je lah. Contoh macam saya pernah dapat waktu saya jadi penasihat syariah Maju Jaya Holding zaman dulu, lama dah. Jadi atas jasa kita tu, board of director nak bagi 1 juta. Oi, banyak tuan-tuan, 1 juta kat saya tu, kaya aku waktu tu. Tapi sebab memang saya tak suka terima duit dalam bentuk macam tu, walaupun dikatakan hibah dalam konteks lawyer ada surat semua, so saya return balik duit itu sebab saya kata saya tak mau, cukuplah gaji saya dapat. Maknanya nak cerita itu hibah, pemberian, orang nak bagi hadiah. Kalau kita kata kelambu mata ataupun tenggelam dengan nafsu dunia, saya rasa 1 juta siapa tak mau, akan mau, sebab semua lawyer endorse semua. Tapi benda tu pada saya tak tahu waktu tu, mungkin Allah tak izinkan dan bukan rezeki saya tak mau, saya tolak balik lah. So jadi hak milik syarikat balik, so kembali kepada capital, modal capital dia balik. Itu hibah. Jadi sekarang ni nak buat benda ni, ini boleh anytime, tapi yang ni perlu waris setuju sebab dia libatkan urusan harta. Makanya kita ada sekarang ni tuan-tuan, cari trustee yang banyak kat Malaysia ni, lawyer-lawyer yang ada syariah punya ni, untuk kita buat secara bertulis supaya nak beranak kita tak bertengkar. Isu yang timbul bila berebut harta pusaka, hak dalam kubur sakit tuan-tuan, ini yang kita tak mau. Hak dalam kubur, kita dalam kubur sakit pasal nak beranak duk bergaduh. Sebab tu kita nak jadi hak kita hak dalam kubur ni, hak mana kita ada ni, boleh kita belanjakan untuk kita. Tak kira belanja orang makan ke, kita dapat akhirat. Belanja kenuri ke, belanja jamuan kuliah kita ke, infak anak yatim ke, apa benda. Maksudnya tinggal sekadar yang ini je. Sebab mereka ada rezeki mereka. Mereka ada rezeki mereka. Allah dah tentukan setiap orang ada rezeki. Jadi tuan-tuan yang duk risau sangat, kadang-kadang kita mak ayah takutkan ke depan ni, anak pun nak makan apa semua. Rumah saya dulu betul takut. Saya kata takut apa, rezeki Tuhan bagi masing-masing ada. Abah dulu susah, saya pun susah dulu, tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki. Maksudnya Allah dah letakkan ketentuannya kepada pemilik harta yang Allah ada. Okey, kita jangan bimbang. Maka sebab itu tuan-tuan, untuk zaman hari ini tuan-tuan fokus yang ni lah. Tak usah kira lambat mati ke cepat mati ke, ada masa buat.
Saya pun tak buat lagi. Orang selamat mati kot noh. Sebab tak ada apa nak buat. Kita tak ada aset yang boleh kita buat. Anak-anak dah belajar lagi. Jadi benda tu kena belanja lagi. Maknanya kalau saya buat sekarang pun macam duit anak-anak sekolah apa semua. Jadi macam tanggungan tu masih ada. So bila dah reda semua besok baru kita fikirkan hal tu. Okey. Tu doa kena panjang umur lah. Nampak dia punya perbezaan antara benda ni. Okey. Jadi kita akan ngaji sikit bab faraid, mukadimah, lepas tu kita akan langkah ke tajuk ni terus. Hak ni saya tak mau ajak hak bilangan 1/3. Oh pening. Saya pun pening. Sebab bukan bidang bukan bidang kita. Boleh? Wasiat dengan hibah ni bila efektif dia? Setelah kita mati. Hibah aja boleh bagi awal. Wasiat setelah kita mati. Hibah ni kita nak bagi dia macam arwah Harun Din kan sebelum dia buat penerbangan ke pembedahan kan dia beritahu menantu dia, ada kata yang suami si yang ada klinik kat Bangi tu, saya lupa nama dia. Dia kata hampir keluar akaun Abah dan 200,000 kot duit tu. Saya mesti dengar ayat tu lah, dia sebut tu, anak dia cerita hampir beli bumbung masjid, bukan bumbung apa, kubah masjid di Perlis, 200,000 hawa keluar hampir buat benda tu. Tu wasiat. Dia mesti dalam keadaan kita sihat. Jadi maknanya tuan-tuan, apa saja sumbangan sesuatu yang kita nak buat di dunia ni selepas kita mati kita dapat manfaat, itu wasiat. Bukan nanti harta pusaka tuan-tuan. Tuan-tuan nak pesan kat anak-anak, mak tak ada esok kereta ni hang bagi kat Tok Imam. Tok Imam guna pi ni. Ada tuan-tuan. Ada. Ustaz Abdullah Khari pakai BMW 7 seri. Siapa bagi kat dia? Siti Kharijah bagi. Bukan Siti Kharijah bini Nabi, Siti Kharijah Telekung tu. Banyakkan ustaz-ustaz duk guna kereta mewah, bukan mereka punya. Semua diinfakkan oleh hartawan-hartawan dan jutawan. Saya tahu sebab saya dalam bidang ni. Tonton duk tengok mereka pakai lepat, tak lepat, semua lepat, pisang lepat apa. Bukan mereka punya. Orang kaya-kaya ni, jutawan-jutawan ni dia bagi ustaz pakai lah kan. Semua road tag. Jadi tu yang mereka tak kan, pecut ke, makan minyak apa semua ke, saman ke, semua bukan mereka tanggung bayar. Orang yang bagi tu sebab nama si pemberi tu, nama yang wakaf tu. Maknanya yang faham mereka duk mengaji ni, mereka buat benda tu. Kita yang tak buat. Kita duk ingat geran nama kita semua, benda tu kita boleh tukar di JPJ, tak ada masalah pun. Nah, yang penting orang yang buat benda tu dia nampak esok aku dah lah semayang tak apa cukup kan, puasa pun lebih kurang orang lain lah, orang awam kan, apa yang nak boleh bantu aku ni. Yang Nabi kata bila orang sanggup balik, Rasul ayat Quran sebut orang sanggup balik ke dunia nak buat apa, fa'as-sadaqah. Yes. Sebab itu tuan, jangan kita katakan mengira bab-bab guni nah. Jangan nampak sempit sangat, luaskan. Ada orang yang dapat imam mengajak, duduk mengajak ni lah, mengajak masjid-masjid kan, ada dapat hadiah motor orang bagi dia. Motor, kereta, ustaz gunalah, saya bagi ustaz. Jadi untung dah. Tu tuan-tuan jangan nampak hak ustaz tu kata, "Ih, depa ni mewah kaya." Tak. Kebanyakan yang saya nampak yang depan mata, kebanyakan mereka ni semua hadiah daripada orang, bukan depa beli. Depa bukan mata duitan, bukan jenis tak tuan-tuan. Tuan-tuan jangan salah kau. Sebab saya bimbang kita tak salah sangka. Syekh Zainul Asir naik papat, bukan dia punya. Banyakkan syekh-syekh duk naik kereta mewah ni, banyakkan semua infak ataupun orang hadiah. Orang kaya kan banyak kat Malaysia ni. Setakat lepat pisang dia beli tak ada halnya. Betul. Kita duk nampak kan, oh ustaz ni tak. Memang dia orang bagi kat dia. Ada yang beli, memang ada yang belilah, tak kan. Cuba tengok ustaz Mak Tafiz, anak saya ke Pulau Melati. Ustaz dia pakai BMW. Saya kata guru tahfiz BMW. Logik kita lah dengan gaji apa dek lah. Rupanya ada orang bagi. Ustaz gunalah untuk ustaz adik ngajak ke Mak Tafiz. Dia dapat. Tapi letih minyak lah tu. Letih minyak, letih maintenance. Sebab dia kos tinggi kan, kos dia. Baik. Tu wasiat lah.
dengan nampak ni saja. Jadi tuan-tuan boleh buat mulai hari ni, fikir-fikirlah apa yang sesuai. Mungkin tuan-tuan nak infak, nak bagi apa nama dekat rumah yang takwa tu, mungkin nak bagi van sebiji ke, sebab dan duk ada lah van satu je pun, duk ulang alik angkat, duk angkut budak-budak pergi mana tu. Kok lah ada bajet kan, tuan-tuan beli van sebiji, infak kat situ, tak ada masalah. Okey, harta kita, aset. Mungkin duit pencen tuan-tuan, duit gratuiti tak habis belanja kita pun tak tahu kan. Nak main kelas kan, duit gratuiti tak habis, bukan duit pencen, duit gratuiti tak habis, dapat banyak sangat. Tapi ada yang berhabis banyak, sama biasalah tu. Hak dapat banyak, simpan banyak ada, hak berhabis banyak, tak dapat 2 tahun habis pun ada. Itu biasa manusia. Beli kereta baru macam-macam, tu tak masuk bini baru macam-macam. Okey, Kitabul Faraid. Kita mengaji sikitnya pengenalan lah. Bila sampai bab pecah tu kita kena tinggal dah, saya tak boleh nak ajak tu. Ini kitab pada menyatakan hukum berbahagi pusaka. Ya. Ni ceritanya kita nak bahagi pusaka. Harta pusaka yang akan bahagi tu orang hidup lah, kita hak mati tak ada apa dah. Ya. Dimulai daripada harta peninggalan mayit. Okey. Baik. Harta yang kita tinggal, tuan-tuan sekalian, sebab zaman hari ini berlaku, kita katakan apa, nafkah bersama, cari duit sama apa semua kan. Cuma ada kadang tu harta sendiri-sendiri lah, gaji kita apa semua, aset kita ada yang kita beli bersama. Macam rumah mungkin ada yang beli bersama. Kereta jarang kot 2 nama, biasa 1 nama kereta, sebab benda yang kecil nilai dah. Jadi harta peninggalan si mayat itu dengan belanja kematiannya dan tanamnya dahulu. Wajib settle hak ni dulu. Maksudnya belanja kematian ni lah, kita punya proses penguian lah, belanja pengurusan jenazah. Masjid kita berapa ribu? 1000 kan. Kalau yang bukan khairat 1000 kot, tak silap saya. 1003 kos ya, 1003, termasuk pengurusan penggalian kubur semua. Sebab zaman lah semua kena upah. Kampung tak apa, sukarela. Orang duk gali kubur tu orang sukarela. Lah semua kena upah sebab orang bekerja. Kosnya 1300. Tolak. Sebelum buat bahagian pusaka kena tolak yang ni dulu. Tu satu. Daripada membayar hutang dan wasiat. Maknanya hutang kedua. Sebab tu kita kena declare kan, orang dah declare bila selepas kita solat jenazah, kalau sekiranya arwah ada berhutang dengan siapa-siapa, tolong maklum kepada saya, bagi waris. Sebab kadang-kadang masalah ni kita tuan-tuan kena bagi tahu nah saksi yang kita hutang orang-orang ni. Kalau ada hutang lah kalau terhutang, keperluan. Saya kerap juga menjadi pusat pinjaman hutang. Orang susah. Saya bagi je, ambil sekali bagi 300, nak bagi, tak nak bagi sudah, kira sedekah. Memang mereka perlukan. Kita tahulah, kita dah siasat semua. Ada tak cukup duit nak bayuran anak sekolah, macam-macam, kesian. Sebab gaji 1,500 tuan-tuan. Bila 1,500 selangok ni dia layak dapat zakat. Tapi kadang-kadang nasib, ialah biasalah, permohonan ni lambat nak lulus, susah. Jadi kita bantu. Makanya bila kita meninggal tuan-tuan, belanja kematian, pengumian ni jalan dulu, settle. Baki tu hutang. Yang ni kena korek betul-betul. Sebab ada lelaki yang pinjam duit senyap-senyap, kalung ke kat mana-mana kita tak tahu. Pinjam penghulu ke, pinjam nazir ke, kita tak tahu. Duit tak cukup, dia malah nak abang kat kita orang perempuan. Orang lelaki-lelaki macam tu dia senyap. Kan nak cari duit macam mana ni. Betul zaman lah ni. Kos tu tinggi, kos. Orang perempuan jarang pinjam. Jarang lah, pada saya jarang. Udah pinjam pun boleh barang kemah. Dia punya hal lah, sebenarnya berhak dia punya. Hak urusan keluarga sebab nafkah tanggungjawab suami. Tu suami yang pening kepala tu. Balik kampung. Contoh mudah tuan-tuan bila kita balik kampung. Driver, suami. Berhenti stesen minyak, suami. Plaza tol, suami. Isteri tidur, time tu dia tidur. Pandai lah. Selepas lah. Jadi berhenti rehat, makan, suami. Jadi maksudnya merangkak driver, merangkak suami semua bagai,
kos tu suami tanggung tinggi tau bila setiap kali penyanan tu dibuat. Kadang-kadang yang isteri faham dia huluk lah sikit kan, yang tak faham tu dia buat lena lah sampai ke mana-mana tempat destinasi. Begitu. So kena ada kerjasama lah. Okay, sebab kerja sama-sama. Tidak demam tu yang banyak lelaki mati dulu. Betul, perempuan jadi janda banyak pasal apa sekeh lagu ni. Dia stres, dia meninggal. Baik-baik. Okey. Dan tanamnya dahulu daripada membayar hutang dan wasiat dan berbahagi pusaka, melainkan jika bergantung dengan ain harta peninggalannya itu hak seperti zakat dan gadaian. Tuan-tuan ya. Dan sahaya. Sahaya tak apalah, kita tinggalkan tu. Zakat dan gadaian. Hak ni kena cek. Ni tuan-tuan, hak kerja ni daripada mula berkhidmat servis, gaji bulan, ada yang dah tolak PCB, potongan cukai berjadual. Ada yang dah tolak zakat. Kalau macam kami di kuis, memang setiap bulan zakat potong terus. Tu tak payah pening hujung tahun. Selit gaji tu memang dah potong siap. Tapi kalau ada yang tak buat potongan, tuan-tuan kena kira balik, qada balik, bayar balik zakat. Sebab waris kena tanggung tu. Zakat. Kalau kita di kampung tu cerita zakat padi, zakat macam-macam lah tanaman. Tolong tengok balik lah benda gini lah. Bimbang-bimbang besok kesian kat waris tu. Waris yang pening ni. Nak kira balik kita punya ni. Tu sebab dia kata kalau ada ain harta peninggalan, maksudnya fizikal harta tu banyak lagi, dengan sebab kita tak ada hak lagi seperti zakat dan gadaian dan sahaya. Yang tu tak payah kita tengoklah sahaya tu. Zakat dan gadaian ini kena settle. Waktu hidup tuan-tuan pergi gadai barang kemas. Kemudian tuan-tuan kena habaq kat suami, perempuan kena habaq kat suami. Kita gadai mungkin nak simpan kat rumah, sebab lah ni konsep gadaian bukan nanti kita tak ada duit. Kita nak simpan barang kemas di bank, pergi letak di bank, kena bayar juga. Tak apa, kita gadai di situ. Jadi dokumen tu kena ada. Kena settle belakang ni tau. Kena settle semua baru kita harta pusaka. Jangan bagi dulu nah. Settle hutang, settle gadaian kalau ada. Sebab kadang-kadang kita yang ada duit pun kadang-kadang saja pergi duduk gadai kak. Tak kerana mungkin adalah strategi tertentu kan. Kita pulang lah. Okay? Tapi kena declare, kena beritahu. Dan sahaya yang melukakan kerana bergantung arash jenayah pada lehernya dan mubik. Ni panjang cerita tuan-tuan ya. Kalau kes sahaya maksud yang melukakan kerana bergantung arah jenayah ni bukan begini ya. Kalau kita buat aniaya pada hamba sahaya, termasuk orang gaji, ada tuntutan hak tu, mati rugi. Itu maksudnya. Ni zaman dulu dia kata sahaya lah. Okey. Zaman lah orang gaji, jangan buat tak tahu halang orang gaji. Dia juga manusia. Layan macam biasalah. Kan? Jangan duk dera ke apa benda ni, ada yang dera orang gaji dan sebagainya. Maka esok dituntut balik tu. Tu yang mati payah dan sebagainya tu. Dan mubik apabila mati mushtarinya. Kita beli barang, kita hutang. Kemudian orang hak jual mati. Nak settle ke mana ni? Kan ada skim sekarang, skim hutang tu banyak apa? Kredit zero atau benda saya pun tak faham. Ada buat di hak perabot apa benda tu. Sebab itu tuan-tuan, kan zero kredit kan dah beli perabot semua kan, kita tak hutang, kita bayar kosong dulu kemudian bayar. Hak lagu ni pun dia kena selesaikan dulu ni. Jadi mudahnya tuan-tuan, guru saya dulu kan, Ustaz Ahmad menantu Tuan Guru Raya Jonet, dia sampai sanggup tak hutang. Dia beli waktu tu beli Proton Ishwara, zaman tu Ishwara, harga waktu tu 40,000. Dia sanggup simpan duit bawah bantai. Duit dia duk mengajak pondok, duk mengajak surau-surau masjid ni, simpan sikit-sikit cukup 40,000, dia beli cash terus. Dia kata saya tak mau berhutang. Dia bimbang ke ni ya. Tu cerita kereta tuan-tuan. Orang alim-alim ni dia bukan, kita jangan nampak kita dah sono hutang kan. Oh, kalau ada hutang dia apa, muka sikit lagi kita mau kan. Kalau dapat, walaupun hutang satu kemudahan dunia, kesengsaraan akhirat yang jaga tu. Maka sebab itulah kalau boleh beli cash tunai,
usullah tunai. Betul, saya jangan beli hutang. Kereta saya semua cash tu. Lori ke tu cuma kereta estima je waktu syarikat bayar. Tu bawah perbelanjaan syarikat. Yang tu je hutang. Yang ni saya bayar cash. Ibu rumah dah saya beli cash. Maknanya saya tak mau hutang. Takut ke ni? Takut. Cuma isu kedua timbul di Malaysia. Bila tuan-tuan beli tunai, LHDN kejar. Ni masalah. Kena pandai lah, kena pandai sikit. Kena pandai kono sikit, selamat lah. Ya, selamat, tak ada masalah. Cerita gini lah, yang saya cerita orang alim, guru saya dulu buat, sanggup bayar cash, sanggup kumpul tu yang tak tahan tu ya. Tuan-tuan sanggup kumpul di bank mungkin senang, kumpul di rumah duk nampak kan. Tambah kalau tabung kaca pula, nampak. Sebab tu zaman dulu tabung buluh senang, tak tahu berapa sen masukkan. Bila cukup time, pecahkan buluh tu, shilling. Ya, jaga. Dan mobil apabila mati mushtarinya, ni kalau kita beli sesuatu dan tiba-tiba meninggal orang yang jual tadi, muflis ia, lagi teruk kalau kita dapat title muflis, jam kita. Ya, muflis ni zaman lah ni pun kan ramai dah istilah muflis, tak boleh bayar hutang semua kan muflis. Jadi harta tu walaupun jutaan, so kena settle yang tu dulu. Jadi anak-anak tu saya katakan, bila kita ada anak, jangan harap mereka duk tunggu kita punya ni. Melainkan kalau kita tak ada sebarang masalah di sudut hutang dan sebagainya, maka segala hukuk yang tersebut itu didahulukan dia. Atas belanja kematiannya, so lepas belanja kematian dan tanamnya, dan kemudian daripada selesai yang tersebut itu dibayarkan segala utangnya, utang dulu nah. Kemudian maka diluluskan segala wasiatnya. Nampak ya, settle semua benda tu. Yang ni ambil masa, kita kena pesan ke anak-anak kita lah, tuan-tuan jangan duk senyap gitu. Isu mak abah tak ada ni harta ni apa, hutang bank banyak ni, hutang kereta banyak ni. Yang ada insurans tak apalah, yang ada insurans tu insurans cover. Yang ada takaful, biasanya bila berlaku kematian, takaful cover. Ni ada yang tertentu yang tak ada takaful, jadi kita terpaksa bayar tuan-tuan ya. Hutang kena bayar. Tu yang orang tak mau hutang tu. Segala wasiatnya daripada sulus harta, maknanya 1/3 harta yang tinggal, kemudian maka dibahagikan pusakanya antara segala warisnya. Jadi maknanya bila dah selesai semua urusan hutang piutang, gadaian ni, upah haji, upah umrah, jangan lupa tu nah. Ramai kita lupa tu, yang tak pergi haji lagi tu, badal haji kita panggil. Buat yang tu dulu. Badal umrah tak pernah sunat, tapi kalau nak buat jangan kita lengah-lengahkan. Tak mahal pun. Baru ni Imam Huzaifah ada buat badal umrah untuk siapa tu, saya pun tak ingat kan. Imam Huzaifah kita, dia pergi buat umrah baru ni untuk dia dan untuk badal umrah tu yang dia pergi tu. Mana ada orang minta dia buat, so kos ditangguhlah. Kata kita tak boleh nak pergi tuan-tuan, kita mungkin lumpuh, kita mungkin kederat tak terdaya, sakit, kita boleh minta orang buat badal untuk kita. Sakit tu dengan memang sakit yang tiada harapan sembuh. Kalau kita rasa boleh sembuh, nak pergi juga sini lagi bagus. Tapi kalau kita kata tak boleh, atau niat tu ada, tiba-tiba kita meninggal, maka waris kena buat badal. Ya, upah siapa-siapa pergi buat badal umrah. Badal haji wajib, badal umrah ni sunat. Tapi kalau boleh buat dua-dua, pahala tu ada. Upah siapa-siapa. Ada student kat sana ke? Kos tinggi sekarang ya. Kos tinggi, agak tinggi. Jadi balik lepas ni, tuan-tuan renung sekejap, fikir sekejap, ada benda yang tersembunyi dari pengetahuan orang lain yang kita kena ceritakan, melibatkan harta. Sebab kita ada KWE ni ya, bukan KW muda tak, KWE, jadi kita kena fikirkan benda tu. Tuan-tuan jangan duk rasa dia cerita mudah ni, kalau umur 60 ke atas tu kira subsidi tu, kena ingat tu. Yang subsidi ni kita kena beringat,
mana-mana ada hutang, kok lah zaman kita kerja dulu, kita hutang kawan kita, mana kita tahu tiba-tiba kena posting bertukar, dia kata lupa. Kawan ni duk cari bila member pun nak bayar hutang ni, lost contact umpamanya. Maka sebab itu syariat Islam dia ajak pula kepada orang yang berhutang agar menghalalkan hutang tadi. Tu dia nak jaga tu. Nampak tak indahnya Islam? Maksudnya yang orang bagi hutang tadi, dah sampai ajal, biar ada anak meninggal, aku halal je lah. Sebab itu Siti Sarah boleh halalkan hutang 50,000 bila Syuib cerita kebaikan yang dia sanggup buat tu. 50,000 saya pernah cerita sebelum ni kan. Banyak tu tuan-tuan ni, 50,000 kancil sebiji tu. Kancil tak ada lah MyV. Kalau orang pick up nilai tu lah. Tapi bila orang pick up dari sudut lain, halalkan je lah abang dia tu. Mungkin dia sebut tu dia nak pergi kan, jadi banyak benda-benda yang menghalangi tu dia settlekan siap-siap. Betul tak Musai kalau imam Mekah solat jenazah rakyat kat dia, kita tak pelik kalau orang macam ni. Allah beri kelebihan, ya Allah pilih dia. Sebab itu balik, congok balik, aset kita ada, barang kemas kita ada, tuan-tuan tolong, siapa yang nak timbang, tak ada alat timbang, mari jumpa saya ada alat timbang mah. Kok lah malas nak pergi Ar-Rahnu kan, mari rumah saya tolong timbangkan berapa, tuan-tuan catat je aset aku banyak ni barang kemas. Sebab yang saya rasa yang mungkin nak kena timbang mah lah, kereta tak payah timbang. Kereta tak payah timbang, lori, bas semua tak payah timbang. Jadi mungkin mah benda yang berharga, mangkuk pinggan semua tak ada masalah, bagi nak siapa-siapa nak ambil dah, buku-buku semua tu tak ada masalah sangat. Dan yang paling penting mas tadi ya. Tolong catat, tolong catat dan maklum pada pasangan atau anak-anak yang dia ada masalah, anak-anak yang kita dah matang, beritahu ni mak, barang kemas mak ni sekian barang. Sebab kenapa saya kata kena timbang, kerana harga emas itu tidak menentu. Kemarin 258 1 gram harga Ar-Rahnu. Kalau harga kedai dia akan lebih RM10 biasanya. Maksudnya 268 harga kedai 1 gram. Harga emas masa tu 916. Jadi kemungkinan ke depan lagi harga tu makin tinggi. Jadi waris nak buat macam mana ni barang kemas tekan kalau setuju semua tak apa. Isu sekarang ni tuan-tuan, bila melibatkan barang kemas, yang menjadi perhatian ialah anak perempuan buat barang kemas. Jadi anak lelaki tekan tak jelas, 50 kilo apa dia nak 50 kilo senyap-senyap. Kalau pakai semua ni dia tak boleh nak angkat tangan, jalan pun tunduk pasal rantai berat sangat tunduk. Jadi maknanya anak lelaki kan rasa macam mana. Jadi cara mudah lah, convert jadi duit, sama ada jual ke, bahagi adik-adik bagi sama rata, baru tak berkelahi. Tidak untung anak perempuan lah. Sebab mak je simpan emas. Memang ada perempuan yang hobi beli emas, hobi dia bukan keperluan tak. Saya kenal seorang tu, pantang ada duit beli emas, ada duit beli emas, nak buat guna kat dia kan, dia minat, pergi kat dia lah. Okey. Jadi tolong kira balik, siapa yang nak timbang boleh mai jumpa saya bantu timbangkan. Tuan-tuan catat je berapa lah. Kemudian bila beli baru pula mai jumpa saya balik timbang, tambah. Beli lagi baru sebelum mati kan, tambah. Biar ada rekod senang. Ya, penting, sangat penting. Sama ada yang kita pakai atau yang kita simpan atau yang kita dah letak simpan di dalam bank. Okey. Ya. Macam mana? Maksudnya kan kita nak buka sekarang kan susah untuk lampu 4 daripada syarat kita di duit kita nak buat banyak hal. Boleh. Tetapi pada saya kena tunggu dulu sebab peluang kita tak tentu. Saya cerita sikit, kebetulan sahabat saya memang terlibat dengan urusan haji umrah ni. Rayuan ni tuan-tuan kena buat setiap tahun. Yang belum pergi tolong buat rayuan setiap tahun. Jangan tunggu ni bulan 3 atau bulan 4 kena hantar surat rayuan ke tabung haji. Tiap-tiap tahun tuan-tuan kena hantar rayuan. Jangan tunggu dia panggil. Jangan sekali buat tiap-tiap tahun, dia akan tengok kesungguhan kita. Ni member saya beritahu, dia memang kerja bahagian ni.
Dan pengalaman dia sendiri, dia duk hantar setiap tahun, umur dia 40 boleh pi dah. Tak payah tunggu 50. Walaupun tarikh kan kita ada tarikh kan, kita kena pi bila-bila kan. Jadi dengan sebab rayuan tu, mereka pertimbangkan. Sebab dia guni, dia kata, dia kota ni hak pi rayuan ni yang boleh pi, kalau kota untuk umur 80, 20 ni untuk VIP lah, menteri dan orang tertentu. Jadi untuk tahun tu, allocation untuk mereka ni ada, tiba-tiba hak mereka ni mati, tercekik jenangka, contoh. Jadi ada kosong 5, maka yang rayuan dia akan ambil yang portion ni lah, tapi kita kena bayar harga ni. Boleh pi tentang mohon tahun ni, tahun depan boleh pi, tapi bayar harga ni sebab portion untuk mereka, bukan portion ni. Kalau portion muasasah mungkin ada, dia akan utamakan rayuan yang mungkin sebelum ni lah, yang rayuan yang tak ada 4P tu. Ni yang sahabat saya cerita sendiri, dia memang bidang ni, memang dalam kerja bahagian ni. Bayar lebih sikit, ambil portion ni, boleh pi terus, sama ada pi dengan tabung haji ataupun syarikat di bawah tabung haji. Kita dah usaha semua tak berjaya juga, dan nampak kita pun tak mampu lagi dah, baru nak buat badan kan, ikut sukanya tu. Kita dah usaha. Islam dia lagu tu. Sebab tu biasa badan haji dibuat kepada orang yang dah meninggal, yang tak sempat ya. Ni faham ni ya? Faham lah? So yang belum pi lagi, buat rayuan bulan 3 dan bulan 4, sila submit rayuan. Jangan tunggu ni, buat tiap-tiap tahun buat, jangan kira hantar 5-6 surat pun. Sebab orang melihat orang yang buat rayuan ni bukan dia sengaja buat rayuan, tu kena faham. Biasanya memang dia nak pergi sangat-sangat dah, takut aku ajal sampai nanti aku tak dan apa semua, jadi dia buat rayuan. Mana orang tu memang nak betul-betul. Orang yang tak nak lagi, dia takkan buat rayuan, biarlah nanti dulu kan. Saya pun nak buat rayuan ni bulan 3 tahun depan nak buat, sebab bulan tahun ni selepas sahabat saya baru beritahu, kata ustaz nak pergi, ustaz buat macam ni je, submit. Submit ke bahagian tabung haji, dan tengok kalau ada kosong yang tu. So tak ada masalah insya-Allah. Baik, kita berhenti di sini. Nanti kita akan sambung terus tajuk wasiat nah. Muka surat selepas tu kita akan terus sambung tajuk wasiat, muka surat 239. Sebab yang lain dalam bab faraid ni semua 25-35 saya pun pening, tuan-tuan perempuan lagi pening. 137 39 bab wasiat ni, yang ni tak apa. Yang ni kita mengaji, kita boleh cerita lah. Sebab angka-angka ni saya pening, tentang kena jumpa lawyer dia, trustee dia. Baik, sekadar itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Yaqul wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minnakum taqabbal ya karim. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik.